Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu pada hari ini untuk bersama-sama kita mendengar sesi kupasan buku bersama panel jemputan kita pada hari ini. Kita menimba ilmu, kita dapatkan perkongsian penting berdasarkan apa yang ditulis oleh penulis buku, dan yang paling penting perkongsian kita pada hari ini membantu kita untuk memahami agama dengan lebih jelas dan lebih mudah, insya-Allah. Pertamanya saya nak kita ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang sudi meluangkan masa untuk bersama kita pada hari ini. Jangan lupa tekan like, share dan kongsikan kepada kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan keberkatan itu kita dapat raihkan bersama, insya-Allah. Jadi hari ini kita bersama dengan panel kita yang tersohor, salah seorang idola saya dalam maqasid syariah, iaitu Dr. Erdog Mokhtar yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan juga ahli kluster Pusat Kajian Maqasid Syariah Institut Darul Ihsan. Ahlan wa sahlan ya Doktor, kaifaluka? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Terima kasih Ustaz sudi bersama kita hari ini. Terima kasih. Jadi insya-Allah hari ini kita akan bersama Dr. Erdog untuk mengupas buku yang bertajuk Al-Fikrul Maqasidi Qawaiduh wa Fawaiduh. Maksud dia pemikiran maqasid, qawaid dan faedah-faedahnya. Jadi saya kira buku ini buku yang penting untuk mereka yang baru nak mengenali apa itu maqasid, maqasid tentang apa faedahnya, apa pula beza maqasid dengan usul fiqh, ilmu baru ke macam mana ke kan. Jadi hari ini kita akan bersama dengan Dr. Erdog untuk kupasan dan pencerahan. Jadi tanpa membuang masa, kita serahkan kepada ahlinya lah untuk kongsikan poin-poin yang penting. Jadi tanpa membuang masa, saya teruskan kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Terima kasih kepada Ustaz ataupun saudara saya, Ustaz Haizan, dan juga Institut Darul Ihsan menjemput saya untuk berbicara tentang maqasid syariah ini. Jadi perbincangan kita pada hari ini adalah berkenaan dengan bedah buku fikr Al-Fikrul Maqasidi Qawaiduhu wa Fawaiduh yang dikarang oleh Syekh Dr. Ahmad Ar-Raisuni. Pemikiran maqasid, kaedah-kaedah dan juga faedah-faedahnya adalah satu buku yang nipis sebenarnya, senang dibaca, bahasa yang mudah. Penulisnya iaitu Syekh Dr. Ahmad Ar-Raisuni yang merupakan Rais Ittihad Al-Alami, Ittihad Ulama, telah membincangkan tentang pemikiran maqasid. Itu menceritakan tentang apakah yang dikatakan dengan maqasid itu bagi orang yang betul-betul memahami maqasid, yang ingin menjadi seorang maqasidi. Ya, buku inilah akan kita kupaskan sikit lagi. Jadi sebelum itu saya nak mukadimah kepada kitab ini, Fikrul Maqasidi. Sebenarnya buku ini ditulis, kata Syekh dalam mukadimah buku ini. Buku ini sebenarnya tak panjang sebenarnya, tapi dia mempunyai banyak faedah. Sebenarnya dia adalah permulaan bagi orang yang mahu belajar maqasid. Jadi adalah nihayah bagi seorang yang belajar ilmu maqasid sebenarnya. Kena tahu perkara-perkara yang disebutkan oleh Syekh Dr. Ahmad Raisuni dalam kitab ini ataupun buku kecil ini. Buku kecil ini ditulis pada tahun 99 atas kata Syekh dalam awal kitab bahawa ada dua orang rakan beliau, Syekh Dr. Ismaili dan juga Syekh Muhammad Salama, minta untuk menulis tentang pemikiran maqasid.
pada ketika itu masih belum lagi orang menceritakan tentang pemikiran maqasid. Walaupun selepas itu kita akan lihat ada kitab tentang pemikiran maqasid di sisi Syekh Rashid Redha dan sebagainya. Tapi kitab ini adalah satu kitab yang sebenarnya telah mengumpulkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Kerana beliau sendiri penulis Syekh Dr. Ahmad Rasuni telah menulis kitab yang berjudul Nazariyatul Maqasid Indal Imam Asy-Syatibi. Pemikiran maqasid, teori maqasid di sisi Imam Syatibi itu sendiri. Jadi ini berkenaan dengan secara umum tentang buku inilah. Jadi kita akan tengok apa isi kandung dalam kitab ini ataupun buku ini. Buku ini sebenarnya adalah asas, seperti mana saya sebut tadi, dia adalah bidayah bagi orang yang berilmu maqasid ini. Permulaan bagi belajar ilmu maqasid, dan dia adalah nihayah bagi pengakhiran bagi seorang mujtahid itu sendiri untuk mengetahui ilmu maqasid. Sebab kena tahu prinsip-prinsip yang ada dalam ilmu maqasid. Jadi buku ini terbahagi sebenarnya kepada 3 bahagian, iaitu mukadimah yang berkenaan dengan maqasid syariah itu, tentang apa itu maqasid, apa itu pemikiran maqasid, apakah yang dikatakan syariah dan sebagainya. Dan yang seterusnya adalah bahagian yang kedua ataupun fasl tsani menceritakan tentang qawaid qawaid maqasidi atau kaedah-kaedah maqasid yang boleh dijadikan sebagai pemikiran asas bagi ilmu maqasid sebenarnya. Bagi seorang yang baru belajar ilmu maqasid, hari ini kena tahu kaedah-kaedah ini dan mengetahui masalah-masalah yang akan kita sebutkan sebentar lagi. Kemudian pasal yang ketiga adalah berkenaan dengan faedah-faedahnya, faedah-faedah ilmu maqasid. Jadi ini 3 perkara yang sangat penting termaktub dalam tajuk dia sendiri, iaitu disebut Al-Fiqhul Maqasidi, Qawaiduhu wa Fawaiduh. Pemikiran maqasid yang memerlukan tentang konsep-konsep maqasid, prinsip-prinsip maqasid, definisi-definisi tentang pembahagian-pembahagian maqasid itu sendiri disebut pada awal buku ini. Dan seterusnya tentang kaedah qawaiduhu, kaedah-kaedahnya, dan juga kaedah-kaedahnya daripada pemikiran maqasid. Jadi seorang yang betul-betul menguasai ilmu maqasid mesti ada ilmu-ilmu ini. Jadi kita mulakan dengan fasa yang pertama ini. Syekh Ahmad Rasuni sebelum dia menceritakan tentang maqasid, dia menceritakan syariah. Apa? Maqasid syariah disandarkan, maqasid itu disandarkan kepada syariah. Maka kita kenal apa itu syariah. Maka Syekh menceritakan tentang apa itu syariah. Terdiri daripada dua rangkap, iaitu maqasid dan juga syariah. Nanti kita akan cerita tentang apa itu maqasid. Syariah ni kita tahu, kalau kita kata Syekh, kita adalah kita kata undang-undang. Syariah ni adalah undang-undang itu sendiri. Jadi undang-undang untuk manusia seluruhnya. Sebab Al-Quran itu diturunkan untuk manusia, Rasul itu diutuskan untuk manusia. Maka apakah tujuan persyariatan itu adalah undang-undang itu sendiri, syariah itu sendiri. Jadi sebelum dia nak menceritakan tentang syariah, nak memahami dalam konsep sunnah syariah itu, jadi beliau menyebut, ada yang mengatakan Islam itu terdiri daripada akidah wa syariah. Islam itu akidah dan juga syariah, seperti mana yang disebutkan oleh beberapa para ulama yang lain. Islam itu al-Islamu aqidatan wa syariah. Islam itu ada akidah, ada syariah. Tapi bagi saya lah, kita ambil bukan kritik, kita katakan sebagai tambahan. Sebenarnya Islam itu terbahagi kepada 3. Walaupun disebut ni akidah dan syariah, kita tambah satu lagi, jadi ihsan. Waktu itu datangnya hadis Jibril itu 3 perkara. Dia tanya akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil al-ihsan. Jadi 3 perkara. Bukan Islam itu hanya akidah, bukan Islam itu hanya syariah, tetapi dia ada ihsan. Jadi dia ada 3 sebenarnya. Jadi itu yang patut kita akan tambahlah dalam apa yang disebutkan oleh Syekh kat sini. Tapi yang penting sini nak ceritakan tentang syariah. Dia sebut al-Islamu aqidatan wa syariah. Islam itu dah sebut akidah, pegangan itu sendiri. Dan yang kedua adalah syariah. Syariah itu undang-undang untuk jiwa manusia. Sebab Islam ini sendiri sebenarnya menunjukkan ucapan-ucapan Islam itu atau nas-nas teks-teks syarak itu kepada 3 perkara. Iaitu kepada akal manusia, kemudian kepada anggota fizikal manusia, dan yang ketiga ada syariah. Yang ketiga adalah ruh manusia. Sebab manusia ni ada elemen ruh, maka dia perlukan juga
teks ini membicarakan tentang roh. Jadi ada akidah, pemikiran. Yang kedua pada syariah, anggota badan, kita praktikkan dia. Dan juga al-ihsan, itu roh kita untuk kita sucikan diri kita dengan membaca ayat suci, kita berzikir dan sebagainya. Jadi ini dia sebenarnya. Jadi walaupun dia tidak bincang panjang macam tu, tapi saya nak sebutlah bahawa Islam bukan hanya akidah, bukan syariah, tapi dia ada juga al-ihsan. Walaupun Syekh tidak menyebut kat sini, tapi itu dimaksudkan sebenarnya. Jadi seterusnya, beliau menceritakan berkenaan dengan syariah itu ataupun undang-undang yang kita sebutkan tadi, bahawa undang-undang perbezaan di antara, sebab kita kata undang-undang, dia ada undang-undang syariah dan juga undang-undang yang dicipta oleh manusia. Ada akta-akta yang berbagai-bagai. Jadi kita katakan bahawa ada perbezaan sebenarnya di antara undang-undang manusia dan juga syariah Islam. Walaupun kedua-duanya adalah undang-undang, tapi di syariah itu ada perbezaan sedikit di antara yang dikatakan sebagai undang-undang yang diciptakan oleh manusia. Jadi kita katakan bahawa undang-undang itu menceritakan tentang hubungan di antara manusia, hubungan di antara individu-individu dan juga organisasi-organisasi masyarakat dan masyarakat dalam masyarakat, dan dia akan menceritakan tentang manusia. Tapi undang-undang itu hanya sekadar itu sahaja. Tetapi syariah itu lebih daripada itu. Dia ada berkenaan hubungan di antara manusia, hubungan di antara individu, hubungan di dalam masyarakat. Bahkan ditambah lagi itu adalah hubungan dia dengan Tuhannya. Itu kelebihan dalam syariah. Bukan hanya sekadar hubungan diri dia, tapi hubungan dia dengan Allah Subhanahu yang mencipta dia. Itu yang lebih ada daripada syariah itu. Oleh itu apabila berceritakan tentang ibadat, kita cerita tentang hubungan itu sehingga undang-undang itu. Dia ada bab ibadat. Tentang hukum hakam, tentang solat, hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa, tentang zakat, hak Allah Subhanahu Wa, kita kena bayar zakat, kita kena berpuasa, kita kena unangkan haji. Itu adalah tentang hukum hakam. Hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat dalam rukun arkanu iman, arkanu Islam itu sendiri, rukun-rukun Islam itu sendiri. Jadi ini dia. Kita katakan bahawa dalam ibadat semuanya adalah hukum berkenaan dengan hubungan dia dengan hubungan hamba dan juga penciptanya. Dan inilah satu juzuk yang besar dan asas dalam syariah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekadar di antara individu yang kita kata dalam walaupun dia ada hubungan individu dan juga masyarakat, itu tentang muamalatnya, tentang munakahatnya, memerintah untuk berjual beli dalam bab nikah, bab talak, tentang peperangan, tentang qada, tentang kehakiman dan sebagainya. Tapi Islam itu lebih daripada itu. Dan yang seterusnya, yang kedua, beliau menyebut bahawa undang-undang ni biasanya menceritakan tentang permasalahan yang berlaku di dalam masyarakat. Ada je masalah dalam masyarakat, maka undang-undang dicipta. Undang-undang akta itu dicipta, ditambah, ditokok tambah, diubah suai, diperbetulkan. Kan? Jadi itu menceritakan tentang undang-undang manusia yang manusia ciptakan, disebabkan oleh kebiasaannya, disebabkan ada masalah. Tapi berlainan dengan syariah. Syariah ini bukan hanya sekadar pertumbuhan ini, masalah-masalah ini. Bahkan semua apa yang berkaitan dengan kemaslahatan. Mencerita tentang kemaslahatan. Maslahat, kebaikanlah, maslahat itu keburukan. Menceritakan semua sekali itu, perkara tersebut. Bahkan Islam juga bukan hanya sekadar untuk menceritakan masalah itu saja. Bahkan lebih daripada itu, bahawa menyuruh kita buat baik, beradab, kita buat hubungan di antara jiran, dia larang kita mengumpat, kita jarang kita berhasad dengki. Walaupun perkara itu tidak disebut dalam undang-undang, tapi Islam mengajar ke arah itu juga. Itu adab-adab di antara sesama manusia. Jadi itu kelebihan yang terdapat dalam syariah yang tidak ada dalam undang-undang. Tidak ada undang-undang mengatakan melarang kita hasad dengki kepada orang, tak ada undang-undang. Biasanya tak ada lah. Kita tak dapati. Setakat ni saya tak jumpa lah undang-undang yang menceritakan tentang hukuman terhadap orang yang mengumpat ke orang lain. Tak ada. Tapi Islam gitu. Islam menceritakan tentang orang mengumpat orang tak boleh. Diharamkan. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Menghina orang muslim itu, menggiti orang muslim itu adalah satu kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh orang muslim itu adalah satu kekufuran. Jadi itu dia perbezaan di antara undang-undang yang dicipta oleh manusia dan juga syariah Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan seterusnya syariah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebut, kita lihat dalam apa undang-undang dengan undang-undang manusia dan juga syariah itu. Dia berkait rapat dengan perintah dan juga larangan yang mesti dibuat. Mesti dibuat, mesti ditinggalkan. Kalau buat, dia bagus. Kalau tak buat, kalau meninggalkan larangan, kalau dia buat apa yang dilarang itu, maka dikenakan hukuman. Tapi Islam lebih daripada itu. Dia ada satu lagi had ataupun tahap yang dipanggilkan lebih daripada itu. Itu ada kita panggil sebagai sunat, dan yang kedua adalah makruh. Dari sudut perintah itu, perintah yang wajib dibuat itu seperti solat 5 waktu. Siapa yang meninggalkan solat 5 waktu, dia adalah berdosa. Ya. Orang yang membunuh orang, dia adalah berdosa. Bukan hanya sekadar itu larangan. Tapi lebih daripada itu, dia ada satu sudut perintah ataupun larangan yang tidak sampai ke tahap itu. Iaitu contohnya perintah sunat. Perintah sunat dia suruh kita contoh Nabi SAW memerintahkan kita, syariah memerintahkan kita untuk berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Kita ni berbuat baik kepada orang lain. Jadi perintah-perintah itu adalah sunat yang tidak menjadikan dia adalah wajib. Tapi kalau buat dapat pahala, kita membantu orang lain, dia ada perkara yang sunat. Tapi kalau kita lihat orang tu memang susah sangat, tu wajib lah. Tapi kalau kita tengok orang tu memerlukan Quran, kita bagi bantuan, maka itu adalah perkara yang sunat. Tidak melazimi kita. Kalau kita buat apa? Tak ada lah kita katakan sebagai dosa-dosa besar. Begitu juga perkara makruh. Walaupun larangan itu ada, tetapi tidaklah dia menyebabkan perkara itu adalah dihukum dengan hukuman yang berat. Tapi dikatakan sebagai makruh. Oleh itu Islam ni, dia lebih tahap yang lebih lagi. Oleh itu disebutkan oleh Syekh dalam buku beliau. Secara ringkas sebenarnya, tapi saya syarah panjang sikit. Itu dia. Kemudian selepas beliau menceritakan tentang syariah itu, kelebihan syariah tadi dari sudut hubungan di antara manusia, hubungan di antara Tuhan, hubungan tentang permasalahan di antara manusia, individu. Dalam syariah itu bukan hanya sekadar masalah sahaja, bahkan membuat baik pada orang itu adalah satu tuntutan dalam syariah. Dan juga seterusnya yang kita sebut tadi bahawa ada tingkatan yang tidak ada dalam undang-undang, itu perkara sunat dan juga perkara makruh. Jadi itu berkenaan dengan syariah, keistimewaan syariah. Oleh itu kenapa disebut perkara-perkara ini, supaya kita memahami bahawa syariah itu luas. Lebih luas daripada undang-undang yang kita bincangkan, akta-akta yang kita bincangkan dalam negara. Syariah itu lebih meluas. Itu dikatakan pemikiran itu. Itu disebut ideologi. Ideologi adalah al-fikrul maqasid, pemikiran maqasid. Kemudian beliau menyentuh tentang maqasid syariah. Barulah beliau menyebutkan tentang maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Jadi maqasid syariah ini, sebelum kita cerita tentang maqasid syariah sebenarnya maqasid itu beliau menceritakan bahawa dari sudut bahasanya, itu adalah maqasid itu adalah tujuan itu, qasada. Qasada ni tujuan, qasad. Kita qasad itu tujuan itu sendiri, kehendak apa yang kita mahukan. Jadi maqasid syariah itu kata beliau, itu hiyal ghayatul lati wudi'atis syariah li ajli tahqiqiha li maslahatil ibad. Itu tujuan-tujuan yang diletakkan oleh syariah untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Itu tujuan-tujuan untuk dapatkan kemaslahatan hamba. Itu dikatakan sebagai maqasid syariah. Untuk dapatkan kemaslahatan. Apa Allah Ta'ala tidak menciptakan alam ini, tidak menciptakan undang-undang ini, melainkan ada kemaslahatan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha esa, yang maha besar. Maka dia menciptakan undang-undang ini untuk kemaslahatan manusia. Jadi beliau pun menyambung lagi tentang konsep-konsep yang ada dalam maqasid syariah. Dia tidak panjangkan tentang definisi, sebab definisi telah dibincangkan oleh para ulama. Tapi secara ringkasnya kita boleh faham bahawa maqasid itu adalah tujuan itu sendiri. Tujuan utama adalah kemaslahatan. Nanti kita akan tengok bagaimana pembahagian maqasid yang disebutkan dalam buku ini. Jadi beliau menyebut tentang maqasid ijmaliyah, pembahagian ini. Pembahagian maqasid itu kepada maqasid ijmaliyah dan maqasid tafsiliyah. Maqasid ijmaliyah itu adalah maqasid umum, maqasid tafsiliyah itu adalah maqasid yang terperinci. Dia secara terperinci lah tentang hukum hakam itu. Jadi apabila kita katakan maqasid ijmaliyah, kalau kita katakan asalnya ataupun asasnya diturunkan ayat ini kerana tujuan ini, ataupun
maqasidnya adalah begini. Ataupun Allah Ta'ala meletakkan syariat ini kerana ini. Allah membuat undang-undang ini kerana ini. Diturunkan kitab-kitab wahyu itu untuk ini. Diutuskan Rasul untuk ini. Jadi semua itu dipanggil sebagai maqasid kulliyah, ijmaliyah. Yang dia panggil maqasid kulliyatul ammah, maqasid kulliyah ammah. Dia menyebutkan contoh-contoh. Kenapa diturunkan Al-Quran? Kenapa kalau kita persoalkan? Kenapa diturunkan Al-Quran? Jadi apabila kita jawab persoalan itu, dikatakan itulah tujuan. Kenapa diutuskan para rasul? Maka soalan yang kita tanya itu adalah merupakan sebagai maqasid ijmaliyah, maqasid al-kulliyatu al-ammah di syariatul Islamiyah. Kemudian dalam kita menceritakan tentang maqasid ammah ini, kita akan menceritakan dalam bahagian-bahagian maqasid itu, kita akan ceritakan tentang hukum hakam secara terperinci. Kenapa Allah Ta'ala larangkan perkara ini? Kenapa Allah menyuruh buat perkara ini? Kenapa Allah Ta'ala mengajak untuk kita buat begini? Kenapa syarat menggalakkan kita melakukan? Ini setiap hukum hakam. Dipanggil hukum hakam yang secara terperinci. Maka dipanggil maqasid at-tafsiliyah. Maqasid tafsiliyah, maqasid yang terperinci yang ceritakan setiap hukum hakam. Tadi maqasid umum. Kenapa Allah Ta'ala berikan kita Al-Quran? Kenapa Allah Ta'ala utus kepada Rasul? Itu secara umum. Kenapa syariat ni macam ni? Jadi itu ada umum. Tapi yang terperinci ni setiap hukum hakam itu sendiri. Tu dia. Dalam menceritakan hukum hakam ini, ada yang umum. Dia ada satu lagi dipanggil juz'iyah. Dia ada maqasid juz'iyah. Dia ada satu lagi maqasid khassah. Ada maqasid juz'iyah. Juz'iyah ni adalah juzuk lah kita panggil. Juzuk ini adalah setiap hukum hakam itu diceritakan. Diceritakan tentang kenapakah kita ni berwuduk. Kenapakah kita wuduk ni kita basuh muka. Tayamum kita sapu debu kat atas muka, sapu di tangan. Kenapa? Itu persoalan juzuk dalam setiap hukum hakam. Maka dia panggil maqasid juz'iyah. Maqasid juzuk dia panggil. Ataupun dalam satu bahagian lagi dipanggil tidak dikatakan secara terperinci sangat. Macam kita sebut tadi, kenapakah tayamum itu buat sapu muka, sapu tangan dengan debu, kan? Tapi dia ada lebih daripada itu, besar sikit. Dia tidak kata umum sangat, tapi tidak kata kecil sangat, terlalu khusus, terlalu perinci sangat. Tapi duduk tengah-tengah. Dia panggil maqasidul khassah. Biasanya terbentuk daripada beberapa bahagian dalam hukum syarak. Itu contohnya ada solat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Itu dipanggil babul ibadah. Dalam bab ibadah ni dia ada maqasid dia. Jadi dipanggil maqasidul khassah, maqasid khusus dalam bab tadi. Jadi maqasid khusus dalam bab bab ibadah ini apa dia? Untuk menyucikan hati, untuk membersihkan hati. Jadi itu panggil maqasid khassah. Begitu juga dengan bab muamalat. Cerita tentang jual beli, cerita tentang munakahat. Jadi semua itu perlu kepada maqasid yang besar sikit. Tidak kata umum sangat, tapi dia maqasid yang ditentukan kepada bab-bab khusus. Apakah maqasid dalam bab muamalat? Apakah maqasid dalam bab munakahat? Bab muamalat perlu keadilan. Perlu kepada tidak ada penipuan. Perlu kepada kemaslahatan. Jadi semua itu dipanggil maqasid yang dikhususkan dalam bab tersebut. Jadi ini panggil maqasid khassah. Jadi kita katakan tadi ada maqasid umum, yang umum, kemudian dia ada maqasid yang juzuk, yang terperinci setiap hukum hakam itu, dan dia ada maqasid khas, itu berkenaan dengan beberapa tajuk-tajuk dalam hukum hakam dicantum jadi satu bab, dipanggil maqasid khassah. Ini yang dia disebutkan supaya kita faham tentang prinsip maqasid itu macam mana. Bukan maqasid maqasid umum tak, dia ada lagi. Kena faham ni. Pada itu kita perlu faham maqasid umum, maqasid khassah, maqasid juz'iyah. Apabila kita faham semua ini, baru kita faham maqasid itu apa dia. Oleh itu tidak berlakunya, apabila kita lihat nanti dalam perbincangan beliau nanti, maqasid juz'iyah itu tidak akan bertentangan dengan maqasid umum sebab kita faham maqasid umum itu. Kan? Maqasid khassah tidak bertentangan dengan maqasid umum. Maqasid juz'iyah tidak bertentangan dengan maqasid khassah. Sebab apa? Dia lebih besar. Jadi yang besar ini tidak akan berubah selama-lamanya.
Jadi ini yang diperbincangkan oleh Syekh. Jadi banyak lagi beliau menyebutkan. Lain daripada kita cerita tentang maqasid kuliah. Jadi kita panggil umum tadi. Dia panggil maqasidul ammatul kuliah. Atau kita sebut maqasid al-juz'iyah, juzuk dan terperinci. Kemudian kita sebut maqasid al-khassah yang khusus. Jadi dalam perbincangan ini, bila kita faham dah maqasid ada yang umum, kita faham dah maqasid itu ada yang terperinci ataupun kita panggil khassah khusus. Maka dalam perbincangan umum itu, sebab kita kena faham umum. Jadi kita memahami syariat dengan umum itu. Kuliah itu. Baru kita boleh faham dalam sudut-sudut yang terperinci. Kita nak meletakkan hukum itu dalam sudut yang terperinci supaya tidak bertentangan dengan umum itu. Oleh itu, beliau menceritakan tentang maqasidul bi'tsatin nabawiyah. Sebab tadi persoalan kita tadi, apa dia? Berkenaan dengan maqasid kenapa Nabi itu diutuskan. Kenapa Al-Quran itu diturunkan? Maka beliau menyebutkan tentang maqasidul bi'tsatin nabawiyah yang begitu besar. Yang zaman sekarang kita perlu faham tentang maqasidul bi'tsatin nabawiyah. Kebangkitan Nabi. Nabi itu diutuskan untuk apa? Dia supaya kita faham dalam pemikiran maqasid ini. Dia membawa tentang maqasid bi'tsah supaya kita faham bahawa kita perlu kembali kepada memahami tentang kenapa Nabi itu diutuskan. Bukan sahaja diutuskan, tapi dia ada tujuan dia. Jadi apabila kita memahami maqasid bi'tsatin nabawiyah, kita memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita memahami maqasid itu sendiri. Jadi dalam persoalan itu dia ada dua perkara yang hendak disebut. Kena faham elok-elok dia. Pertama bahawa maqasid syariah itu kalau kita katakan dia adalah satu bentuk praktikal. Sebab syariah kita katakan adalah undang-undang untuk anggota badan kita, maka dia adalah praktikal. Kalau kita katakan tadi akidah itu untuk akal. Kita katakan ihsan tadi ataupun tasawuf itu untuk roh kita. Tapi syariah itu untuk praktikal. Kan? Jadi bagi menunjukkan praktikal itu, maka Nabi itu adalah tujuannya. Nabi itu adalah praktikal. Oleh itu apabila ditanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menyebut, Sayyidatuna Aisyah menyebut, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran itu sendiri. Sebab praktikal ni Nabi itu adalah syariah itu sendiri. Amali yang praktikal. Maka itulah tujuannya. Itu yang kita kena faham. Maka syariah itu yang praktikal, yang dipraktikkan oleh Nabi itu sendiri. Oleh itu diutuskan Nabi untuk praktikkan agama Allah Ta'ala itu adalah Nabi itu sendiri. Yang kedua beliau menyebut perkara yang kita kena faham adalah tentang menceritakan tentang maqasid bi'tsah ini, maqasid perutusan para rasul ini, perutusan Nabi ini. Yang kedua dia kata adalah maqasid perutusan itu membantu untuk memahami maqasid umum syariah. Apabila kita faham maqasid bi'tsah, tahu kenapa Nabi itu diutuskan, dengan itu kita memahami maqasid umum syariah. Dan kita faham tujuan kenapa diutuskan. Kita tahu apa kenapa Nabi diutuskan, nanti kita akan bincangkan tentang perkara ini disebutkan oleh Syekh. Jadi kita katakan bahawa dia membantu kita untuk memahami syariah ini. Apabila kita faham kenapa Nabi diutuskan, maka kita faham syariah ini. Jadi di antara perkaranya, maqasid ammah itu adalah untuk memberi hidayah kepada makhluk. Kita semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan mereka kepada bagaimana mereka beribadah kepada Allah Ta'ala, taat kepada Allah Ta'ala. Jadi ini tujuan para rasul. Itu beliau menyebutkan berbagai-bagai dalil ayat Quran menceritakan tentang tujuan kita hidup adalah untuk apa? Menjadi hamba Allah Ta'ala. Jadi tujuan para rasul itu untuk kita ni tunduk kepada Allah Ta'ala, menjadi hamba Allah Ta'ala, mengenali penciptanya. Kan? Jadi dengan itu beliau menyebutkan beberapa ayat Quran atau beberapa ayat Quran menceritakan tentang perkara ini, tujuan Nabi itu diutuskan. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ila adin aqahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Kepada kaum Ad, iaitu Nabi Hud alaihi salam berkata, wahai kaum, sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kamu menyembah selain daripadanya? Tidakkah kamu mahu bertakwa? Wa ila wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan
nabiyya qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Maka disebut dalam Alkitab itu bahawa Nabi Ibrahim adalah seorang yang siddiq, seorang nabi. Maka beliau berkata, baginda berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa kamu menyembah apa yang tidak mendengar, apa yang tidak boleh melihat, apa yang tidak boleh memberikan apa-apa kepada kamu? Mengajak untuk mereka mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, itu dakwah para rasul. Banyak ayat Quran, kisah Nabi kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Shu'aib, semuanya adalah berkisahkan tentang berperhambakan diri kepada Allah Taala, menjadi manusia itu mengenali penciptanya. Itu tujuan perutusan para rasul. Di antara perkara lain adalah tujuan perutusan itu sendiri adalah untuk mengajar manusia, untuk menunjuk manusia, untuk menyucikan hati manusia. Seperti mana yang disebut dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuskan pada mereka itu seorang rasul yang membaca ayat-ayat yatlu 'alaihim, tilawah, wa yu'allimuhumul kitaba wa yu'allimuhumul hikmah, mengajar mereka hikmah, wa yuzakkihim, dan mentazkiyahkan hati mereka. Jadi ada tiga perkara. Untuk apa? Untuk membaca ayat Quran, untuk mengajar al-hikmah, untuk menyucikan hati mereka. Ini tujuan para rasul. Mengajar manusia, membimbing manusia. Tujuan kita adalah untuk membimbingkan, untuk mengatakan manusia itu jahat, kamu dah salah, kamu dah tak betul, kamu masuk neraka. Tujuan Nabi adalah untuk mengajak manusia ke agama Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak mereka kembali kepada penciptanya. Ini dia. Ta'limun nas, mengajak manusia. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajar mereka al-kitab, al-Quran, mengajar kita al-wahyu, wahyu itu, dan juga al-hikmah. Ini di antara perkara-perkara lain. Di antaranya lagi banyak disebut. Saya nak cerita terlalu banyak. Kalau kita ni, kalau kita baca lama lah kan. Tapi tu dia. Di antaranya beliau menyebut tentang maqasid perbahasan putusan para rasul adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi inilah tujuan para rasul adalah rahmat. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wa taghfir lahum wa syawirhum fil amr. Itu ayat Quran menceritakan bahawa Nabi itu adalah orang rahmat bagi seluruh alam. Oleh itu Nabi bersifat rahmat, bersifat lemah lembut, bercakap lemah lembut, memaafkan orang. Itu dia sifat-sifat Nabi SAW yang disebutkan oleh Nabi dalam Al-Quran yang disebutkan dalam Al-Quran yang begitu banyak. Jadi kita tidaklah menceritakan perkara tersebut. Kemudian beliau menyebutkan tentang jenis-jenis masalah. Jadi kita katakan bahawa tujuan utama syariah itu adalah kemaslahatan. Maka beliau menceritakan tentang kemaslahatan itu dan juga tingkatan-tingkatan dia.